Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imtiaz bin Hamdan. Nombor metrik saya adalah 10DAB21F1021. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan Artificial Intelligence. Apa itu Artificial Intelligence? Artificial Intelligence merupakan teknologi kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai AI yang merupakan salah satu cabang sains yang menjadikan sesuatu benda itu mempunyai kepintaran seperti manusia. Antara cabang penting dalam AI ialah pembelajaran machine learning, iaitu mempunyai kemampuan mampu belajar menjadi lebih pintar. Mesin ini secara konsepnya akan diajarkan oleh manusia untuk menjadi lebih pintar berbanding dengan mesin yang lain. Dengan kata lain, mesin akan dilengkapkan dengan ribuan percubaan untuk menyelesaikan tugasan. Di sepanjang proses ini, mesin ini juga akan memahami dan mempelajari untuk menyelesaikan tugasan-tugasan tersebut. Program AI mempunyai banyak aplikasi. Ia digunakan di institusi-institusi seperti kewangan, ahli perubatan, jurutera bentuk dan pelbagai lagi. Sebagai contohnya, di institusi kewangan, iaitu mesin CDM. Mesin CDM iaitu deposit wang yang di mana digunakan untuk memasukkan wang ke dalam akaun bank. Sebelum ini hanya mampu mengesan beberapa jumlah wang sahaja. Tapi dengan kecanggihan teknologi yang terkini iaitu AI, mesin tersebut mampu mengesan ketulinan wang yang dimasukkan ke dalam mesin tersebut dengan melalui beberapa fasa tunjuk ajar yang dibuat oleh pembangun mesin berkenaan. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Zain bin Zamri. Nombor metrik saya ialah 10DIB21F1059. Hari ini saya akan menerangkan dan membentangkan tentang sejarah Artificial Intelligence ataupun Robot Advisor, ataupun yang lebih kita kenali dengan nama AI. So AI ni bermula pada 1943 apabila McCullough dan Pitts mencipta neuron buatan. Seterusnya pada tahun 1950 Alan Turing mencipta sebuah ciptaan yang baru, iaitu ciptaan jentera pengkomputeran dan perisikan. Seterusnya pada tahun 1951 AI telah digunakan di dalam permainan. So AI bermula berada dalam permainan pada tahun 1991, di mana semua permainan menggunakan AI. So pada tahun 1956 berlaku persidangan Dartmouth dan disitulah terlahirnya AI. So bermulanya kelahiran AI ni pada 1956. So kita beralih pula pada 1965, algoritma lengkap Robinson untuk penakulan logik. Seterusnya pada 1969 sehingga 1979 berlaku perkembangan awal sistem berasaskan pengetahuan yang berlaku pada tahun tersebut, jangka tahun tersebut. So kita beralih pula pada 1980 hingga 1988, di mana industri sistem pakar berkembang pesat. Seterusnya pada tahun 1988 sehingga 1993, industri sistem pakar memusnahkan satu jenis AI, iaitu AI Winter. So seterusnya pada tahun 1993 sehingga kini AI menggunakan dengan pantas dalam teknologi yang berbeza dan sedang mencapai matlamatnya. So sekarang kita dapat lihat di Malaysia juga ada AI. Sekarang AI digunakan untuk mencapai matlamat
tersendiri. So di sini adalah contoh AI, iaitu tangan pintar. Tangan pintar ini dia menggunakan AI, dan tangan ini boleh amputi, merasa dan menggerakkan objek. Seterusnya ialah latar belakang Artificial Intelligence ataupun Robo Advisor, ataupun yang lebih kita kenali iaitu dengan AI. So yang pertama ialah manusia dalam bidang keilmuan disebut dengan istilah Homo sapiens kerana mempunyai kemampuan mental, kecerdasan yang sangat penting untuk menampung kehidupan sehari-hari. So kita tahu manusia memiliki kemampuan mental, kecerdasan. Kita semua berjaya menampung kehidupan kita sehari-hari, iaitu dengan makan, tidur. So kita seterusnya ialah Artificial Intelligence adalah bidang ilmu yang cuba untuk mempelajari kemampuan mental ini. So sebenarnya AI ini diwujudkan adalah untuk mempelajari kemampuan mental yang ada pada manusia, kecerdasan dan juga bagaimana manusia berjaya untuk menampung kehidupan sehari-hari. So seterusnya ialah AI telah mempengaruhi banyak bidang yang bersifat umum. Usaha mempelajari bagaimana sebenarnya manusia berfikir dan dirumuskan dalam notasi matematik. Bidang khusus bagaimana komputer boleh memainkan catur untuk melawan juara dunia catur. So sebenarnya AI ni diwujudkan untuk bersaing dengan manusia sendiri. Boleh dikatakan untuk berjaya, boleh dikatakan untuk menolong manusia sendiri, sebab AI ni mempelajari manusia boleh buat apa. So sama juga dengan AI pun AI pun sedang mencuba untuk melakukan apa yang manusia boleh, dan diorang pun mesti boleh. Assalamualaikum. Saya Nurul Aisyah binti Muhammad Ansarullah dan nombor matrik saya 10 DIB 21F1075. Perbankan adalah salah satu sektor ekonomi yang paling dikawal selia di seluruh dunia. Untuk kawal selia memastikan bank mempunyai profil risiko yang boleh diterima untuk mengelakkan kemungkinan berskala besar serta memastikan pelanggan perbankan tidak menggunakan bank untuk melakukan jenayah kewangan. Oleh itu, bank perlu mematuhi pelbagai peraturan yang menghendaki mereka mengenali pelanggan mereka, mengekalkan privasi pelanggan, memantau pemindahan waya, mencegah pengubahan wang haram dan penipuan lain dan sebagainya. Pematuhan peraturan perbankan mempunyai kos yang besar dan liability yang lebih tinggi jika tidak diikuti. Akibatnya, bank untuk memantau urus niaga, mengawasi gelagat pelanggan dan mengaudit serta masuk maklumat ke pelbagai sistem pematuhan dan kawal selia menggunakan pembantu maya AI yang pintar. Selain itu, AI menggunakan sistem pintar mereka untuk membantu membuat keputusan pelaburan dan menyokong penyelidikan perbankan pelaburan mereka. Sistem AI yang menjelajah pasaran untuk peluang pelaburan yang belum diterkai dan memaklumkan sistem perdagangan algoritma. Walaupun manusia masih dalam gelung dengan semua keputusan pelaburan ini, sistem AI mendedahkan peluang tambahan melalui pemodelan dan penemuan yang lebih baik. Di samping itu, banyak syarikat perkhidmatan kewangan menawarkan penasihat robot untuk membantu pelanggan mereka dengan pengurusan portfolio. Melalui kepribadian chatbots dan model khusus pelanggan, penasihat robot ini boleh memberikan panduan berkualiti tinggi tentang keputusan pelaburan dan tersedia pada bila-bila masa pelanggan memerlukan bantuan mereka. Nama saya Nofara Adiba binti Ibrahim, nama matrik 10 DIB 21F1007. Kelebihan seterusnya ialah AI ini lebih mudah daripada bekerja dengan penasihat kewangan profesional. Hal ini kerana faktor keuangan di mana apabila sesebuah institusi kewangan itu menggunakan AI, ia menggunakan kos kewangan yang lebih rendah berbanding dengan penggunaan penasihat kewangan profesional yang memerlukan pembayaran dengan kos yang lebih tinggi. Ilmu pengetahuan yang tinggi dan luas serta pengalaman seseorang itu amat berharga. Pendidikan dalam jurusan ini seperti pemegang diploma atau ijazah menjadikan seseorang penasihat kewangan itu lebih berpengetahuan. Pembayaran pula bagi setiap tahap pendidikan dikenakan dengan bayaran yang berbeza-beza.
Oleh yang demikian, mengapa seorang penasihat profesional itu perlu dibayar dengan nilai kos yang tinggi? Justru banyak institusi kewangan yang telah menggunakan perkhidmatan AI ini. Akhir sekali, pengurusan berterusan dalam masa operasi yang panjang. AI dapat menggunakan sistem dalam jangka masa yang berterusan seperti penggunaan perkhidmatan operasi dalam masa yang panjang. Ada juga AI yang boleh menggunakan perkhidmatan selama 24 jam, manakala penasihat kewangan berkhidmat mengikut masa kerja yang telah ditetapkan sahaja. Perkhidmatan kepada pelanggan tidak akan dilayan jika pelanggan ingin perkhidmatan semasa penasihat kewangan tidak berada dalam masa bertugas, ataupun perkhidmatan layanan akan diberikan dengan mengenakan cas tambahan. Assalamualaikum, nama saya Nur Syakira binti Hamid, nombor matrik 10 DIB 21F1017. Risiko yang akan kita hadapi apabila menggunakan teknologi artificial intelligence, yang pertama adalah memberi ancaman buruk pada masa hadapan, khususnya dalam sektor pekerjaan seperti bidang perbankan. Artificial intelligence ni dijangka akan mengambil alih kerja manusia yang sangat banyak. Sebarang kerja yang melibatkan pengambilan maklumat daripada manusia kepada sistem komputer adalah sangat berisiko, dan boleh dikatakan kerja seperti ini sudah tidak relevan untuk syarikat. Sebagai contoh, 90% aktiviti bank adalah tidak lagi menggunakan manusia untuk berinteraksi daripada pengeluaran wang, deposit, cek. Semuanya menggunakan mesin, malah permohonan pinjaman juga dibuat di atas talian. Kesannya akan mengurangkan peluang pekerjaan sekiranya artificial intelligence membawa kepada penghasilan banyak mesin dan robot yang boleh menggantikan pekerja dalam sektor perbankan. Risiko kedua adalah kebocoran data maklumat penting. Aplikasi atas talian digunakan oleh banyak bank untuk mengakses maklumat kewangan pelanggan mereka. Mereka menggunakan maklumat untuk membuat transaksi dan untuk melaksanakan operasi perbankan lain. Walau bagaimanapun, jika aplikasi perisian tidak mempunyai modul keselamatan dan kod yang cekap, maka secara automatik data maklumat akan menjadi lebih terdedah kepada kecurian cyber. Teknologi artificial intelligence turut memberi ancaman kepada manusia, misalnya pemalsuan identiti. Teknologi sebegini mendapat liputan yang luas, berikutan laporan mengenai kegunaannya dalam banyak kes jenayah termasuk pornografi, berita palsu dan penipuan kewangan. Hal ini telah menimbulkan pelbagai maklum balas daripada pihak industri dan pemerintah dalam langkah untuk mengesan dan mengekat penggunaannya. Termasuk operasi perbankan di mana lebih mudah seseorang itu untuk membuat pemalsuan identiti dan dokumen bagi mendapat kelulusan pembiayaan peribadi di cawangan bank. Kesimpulannya, model AI membuat keputusan pinjaman dilatih. Bank yang ingin menggunakan pembelajaran mesin sebagai sebahagian daripada sistem dalam pengeluaran dunia sebentar mesti cuba menghapuskan berat sebelah dan memasukkan latihan etika ke dalam proses latihan AI mereka untuk mengelakkan masalah yang berpotensi ini. Oleh itu, AI ini dapat membantu banyak perkara kepada institusi perbankan. Institusi perbankan yang menggunakan AI ini dapat mengemaskinikan sistem perbankan dalam keadaan segera. Justru penggunaan AI ini mempunyai banyak kelebihan, namun ia perlu dipertingkatkan lagi bagi mengurangkan risiko penggunaannya.